bertalu, rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema naungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Bila bertalu, rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema naungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Ungkapan ini bukan sekadar bermimpi, segalanya pastikan terbukti nanti. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa, menyerlah jauh dari yang biasa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika war rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah hari Sabtu ni. Masih lagi di bulan Syawal. Alhamdulillah. And ada banyak rumah open house, banyak juga yang orang kahwin, kerja kahwinan. Insya-Allah. Dan di mana pun anda berada, di mana pun anda pergi, di mana apa pun yang anda sedang buat, mudah-mudahan semua itu di bawah lindungan Allah SWT, sentiasa mendapat reda Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kerana perjalanan hidup kita ni singkat. Perjalanan hidup kita ni sangat-sangat sebentar. Allahu Akbar. Yang kecil, yang sedikit, inilah yang kita nak rebut untuk jadi bekal kita ke akhirat besok, insya-Allah. Mudah-mudahan apa saja yang kita buat memudahkan perjalanan kita di akhirat besok. Apa saja yang kita buat mudah-mudahan memeratkan timbangan mizan kita, insya-Allah. Apa saja yang kita lakukan kerana Allah menyelamatkan kita ketika kita berada di titian sirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. And mudah-mudahan kita disibukkan dengan amalan-amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melayakkan kita nanti insya-Allah mendapat syafaat Nabi. Yang ini kita kena fikir, tuan-tuan, jangan buat tak tahu. Ini kita kena ambil tahu. Jangan buat tak tahu. Allahu Akbar. Setiap hari kita kena renung sebentar perjalanan kita sepanjang hari semalam. Sepanjang hari kemarin. Kita kena renung apa yang telah kita buat. Buat checklist dalam hidup kita. Mesti ada checklist. Apa yang kita nak buat setiap hari. Kalau kita orang berniaga ni, kita ada checklist. Nak jumpa orang ni, nak jumpa orang ni, nak jual barang. Target berapa barang kena jual. Tapi ada checklist tak untuk amal ibadah kita? Ada checklist tak
untuk capai target kita. Hari ini kita nak solat zuhur berjemaah awal waktu. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah mudahkan bila lawangan azan kita dah berada kat dalam surau, dalam masjid. InsyaAllah. Bagi mereka yang sedang bercuti pada hari ini, hari Sabtu, bercuti. Kan? Mudah-mudahan kita dapat memperuntukkan masa kita untuk akhirat kita. Memperuntukkan masa kita untuk memberatkan bekal akhirat kita. Allahu Akbar. Janganlah hari kerja kita tak sempat pergi masjid, hari cuti kita bantai tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sedangkan hidup kita ni kan dah 50 tahun, 60 tahun, 40 lebih tahun. Kalau kita renung-renungkan, ada banyak masa telah kita peruntukkan untuk tidur. Kan? Jadi janganlah sampai ke akhir hayat kita tidur. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian kita meninggal dalam tidur, orang kata wah terbaik dia meninggal dalam tidur, sedangkan hidup dia habiskan masa dengan tidur je. Waalaikumsalam, terima kasih Cik Zainuddin Aziz. Waalaikumsalam Cik Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Azmi Isyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Nur Lelah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hani Diu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan satu perkara biasa. And pertemuan kita setiap kali Pak Riz buat live, kita masuk dengan memberi salam. Jadikan satu amalan kita. Sebab yang bagi, yang bayar, yang ganjarkan kita Allah, dia yang paling kaya. Bayangkan ada mana-mana Tan Sri Datuk atau orang kaya-kaya kat dalam WhatsApp ni, dalam live kita bagi tahu, siapa-siapa yang bagi salam saya akan bagi dia RM1,000. Saya rasa berebut orang bagi salam. Itu tawaran daripada orang kaya tu. Tapi tawaran daripada yang maha kaya, tak nak orang gebut ke? Saya kadang-kadang pelik dalam hidup ni. Kan? Open house berlambat-lambat orang pergi. Alhamdulillah lah, pergilah sebab jemputan tu kena pergi. Open house, tapi rumah Allah sentiasa open. Tak ada orang pergi pun. Tak ada kegairahan pun kita. Kan? Kita tak ada gairah nak pergi. Allahu Akbar. Kadang kita pergi rumah orang, kalau kita pergi makan kawan kita yang kekaya ni, atau teman-teman sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita yang kaya, kita tengok kawan-kawan dia datang, semua kita besar-besar, kita kadang-kadang rasa kedil, kita rasa alah tak ada apa kita ni. And kawan kita pun tak layan kita, sebab kawan lain dia, kawan sekolah kita, dah lama tak jumpa. Dulu kawan rapat kita juga, tapi dah lama tak jumpa kan. Jumpa hari raya tu, dia kata kau jangan lupa tau, aku ada buat open house sekian-sekian tadi. Kita pun pergi. Kan? Sepanjang dia berpisah dengan kita, dia ada kawan-kawan yang lain. Dia ada kawan universiti dia ada kawan college dia ada kawan perniagaan dia. Kawan-kawan dia sama level macam dia, Ferrari, Lamborghini, semua contoh lah kan, besar-besar datang. Kita pergi open house tu, kita rasa kedil tau. Kita rasa kedil sebab kita tak ada harta kan? Kita rasa kedil sebab kita tak ada status macam dia orang kan? Tapi beza kita pergi masjid, kita tengok orang alim, kita rasa kedil sebab ilmu kita, sebab amalan kita. Nampak tak betapa hebatnya rumah Allah? Kadang-kadang kita tengok orang-orang berjaya ni, kadang-kadang kita pun macam berbulu je, berlagak macam ada terjegit-jegit kita kan. Tapi kat rumah Allah kita rasa apa? Kita rasa ya Allah hebatnya orang ni, ya Allah tak sombong pun dia. Ni orang alim ni, duduk kat tepi je. Contoh. Jadi hadir kat rumah Allah, open house yang sentiasa terbuka. Rumah Allah yang sentiasa terbuka. Tak kita rebut, sayanglah. Kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Waalaikumsalam. Serba tak kena bila tak bagi salam Pak Riz. Dah biasa. Nur Lelah. Betul. Kita kena berjaya. Saya pernah ingatkan satu ketika perkataan saya ungkap. Biasakan perkara yang tak biasa. Lama-lama kita tak biasa perkara yang kita biasa. Sekali lagi saya ulang. Biasakan perkara yang kita tak biasa. Lama-lama kita tak biasa lakukan perkara yang kita biasa buat. Biasakan perkara yang kita tak biasa. Beri salam. Jumpa bagi salam. Jumpa bagi salam. Biasakan perkara yang kamu tak biasa. Lama-lama kamu tak biasa buat perkara yang kamu biasa buat. Tak biasalah kalau tak bagi salam, rasa tak selesa je. And sentiasa tak bagi salam. Nampak tak? So biasakan benda-benda baik. Sebab kita nak balik dengan membawa bekal yang baik. Jadi kita nak hidup dengan himpunkan semua bekal baik. Mudah-mudahan kita dapat berkawan dengan orang baik-baik. Kan? Kalau tidak boleh, kalau Allah tak bagi kita kesempatan bertemu dengan orang baik, maka jadilah orang baik. Itu menjadi asbab membuka ruang dan peluang untuk bertemu dengan orang baik. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faham ke faham? Kan? Kita nak balik dengan kena baik. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, matikan aku dengan husnul khatimah. Kan? Mati dalam keadaan yang baik. Mati dalam keadaan Allah redah. Tetapi dalam sepanjang hidup kita ni, Allah redah tak dengan perbuatan kita.
Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Husnul khatimah tu maknanya mati dalam keadaan Allah reda. Tapi sepanjang hayat engkau sebelum kau mati tu, sepanjang hayat engkau buat benda yang Allah reda ke tak? Fikir, saya ulang lagi. Supaya kita faham. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan kau reda. Tapi sepanjang hayat kita ni, macam-macam kita buat. Umpat orang, fitnah orang, kutuk orang, zalim orang, cerita tentang orang, jaja cerita orang, sakit hati dengan kejadian orang, benci dengan kebahagiaan orang, kan? Dengki dengan pencapaian orang, kan? Semua ni Allah reda tak? Semua yang kita buat ni Allah reda tak? Tiba-tiba kita nak mati dalam keadaan Allah reda. Kita kena fikir, sahabat-sahabat. Tak salah minta, kena minta. Tapi kena cek. Kena semak kehidupan kita setiap hari. Baru kita faham siapa kita. Panggilan orang Datuk ke Datuk Seri ke Tiang Seri ke, tak ada isu. Panggilan orang tak akan membuatkan kita terbang. Kutukan orang tak buat kita tumbang. Tapi saya risau, pujian, kata-kata manis, kata-kata pujian ni semua menyebabkan kita terbang. Kita sombong, kita angkuh. Ini bahaya. Akhirnya, kan, kita terlupa kehidupan orang miskin. Kita terlupa kehidupan orang susah. Derma sikit, ceritanya banyak. Derma sikit, tapi suka cerita kat orang. Upload dalam Facebook. Subhanallah. Yang kita bimbang, Allah tak reda dengan kehidupan kita. Jadi mana mungkin kita dapat reda Allah di hujung perjalanan hidup kita. Allahu Akbar. Yang saya bimbang, setiap amalan kita Allah reject. Jadi macam mana kita nak minta Allah tak reject jasad kita, roh kita? Amalan kita Allah reject awal-awal. Sedekah sikit, upload, bukan main banyak. Dia kat komen puji je, seronok, bangga, gembira. Bangun tahajud pun cerita kat orang. Ini saya puasa, cerita kat orang juga. Yang kita takut amalan kita reject, roh kita pun Allah reject. Ini kita bimbang. Subhanallah. Kita kenal diri kita. Jangan buat-buat tak kenal. Kita kenal siapa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kita hidup ni, sahabat, kita berkawan dengan amalan iblis. Jadi di penghujung perjalanan kita besok macam mana tu? Malaikat maut datang macam mana? Iblis datang macam mana? Sepanjang perjalanan hidup, dia lebih kenal iblis daripada malaikat. Dia lebih kenal iblis daripada Allah SWT. Perbuatan dia penuh dengan perbuatan yang dibangunkan oleh iblis. Tiba-tiba di akhir hidup dia, dia nak malaikat maut gentap nyawa dia dengan baik. Allahu Akbar. Jangan terkilap dengan hidup, tuan-tuan. Jangan tersalah anggap dengan perjalanan hidup kita. Benar-benar rugi, benar-benar menyesal. Allahu Akbar. Subhanallah. Waalaikumsalam, Puan. Hidup kita ni, kita nak cari redha Allah. Nak cari pandangan Allah. Nak cari kasih sayang Allah. Tapi sepanjang perjalanan kita sebarkan kebencian. Cerita buruk orang je. Rasa-rasa penghujung perjalanan kita, cerita buruk kita ke yang akan terpampang di paparan skrin besar yang Allah tunjukkan nanti. Kita asyik cerita buruk orang je. Di penghujung perjalanan kita besok, Allah tunjukkan yang buruk. Masa tu, sempat ke? La ilaha illallah. Sempat ke? Allahu Akbar. Sementara masih ada, jadilah yang baik. Sementara Allah masih bagi peluang, jadilah yang baik. Sementara masih ada nafas, jadilah yang baik. Sementara mampu terus berjalan, jadilah yang baik, yang memberi manfaat. Allahu Akbar. Di saat kita marah, kita maki, kita caci orang, duduk sorang-sorang sekejap,
Sonok tak kalau kita kena timu maki? Sonok tak kalau kita kena mentacian? Sonok tak kalau kita kena hentaman? Tak sonok, jadi jangan bagi kat orang. Macam tu je. Sifar dia senang je. Formula matematik dia senang je. Kalau kamu tak nak orang buat macam tu pada kamu, jangan buat macam tu pada orang lain. Simple. Kalau kamu tak nak orang hina kamu, kamu jangan hina orang. Kalau kamu tak nak orang merendah-rendahkan kehidupan kamu, jangan rendah-rendahkan kehidupan orang lain. Mudah. Dalam kehidupan hari ini, banyak orang nak diagung-agungkan, tapi dengan orang lain dia rendah-rendahkan. Dalam kehidupan hari ini, ramai orang nak dipuja-puja, tapi di kehidupan orang lain dicaci, dimaki, dihina. Ini kehidupan kita. Yang buat Muhammad SAW terus bersedih. Rasa sangat kecewa. Umat yang disayangi, tetapi mengenepikan semua amalan dia. Kemudian kita tak pernah rasa malu. Tak pernah rasa malu tau. Dan mengharapkan syafaat Nabi besok. Dan mengharapkan belas ihsan Nabi besok. Allahu Akbar. Kita nak balik dah tuan-tuan. Bekal yang bagaimana kita nak isi ni? Kita nak pergi piknik. Nak ibu-ibu bawa family. Adakah kita akan letakkan buah mangga busuk, nasi yang dah hampir basi, kan? Bangkai ayam masuk dalam bekal kita? Rasanya apa jadi pada piknik tu? Hambar, kecewa, sedih. Adakah bekal itu yang kita nak bawa masuk ke dalam barzah dan perjalanan seterusnya, yang akan buat kita benar-benar rasa sedih? Yang paling penting kata ulama' ialah benar-benar rasa menyesal. Kata ulama', hari di mana manusia dihimpunkan, itulah hari penyesalan manusia. Berapa ramai daripada kita benar-benar menyesal dengan dosa yang kita buat. Ini poin penting ni. Apabila kita membangun solat taubat, beristighfar pada Allah, astaghfirullahalazim, adakah mulut yang cakap tanpa hati bersama? Adakah kita sujud pada Allah tapi minda kita tempat lain? Apabila kita berdiri, Allahu Akbar, tapi yang besarnya lain? Allahu Akbar. Cuba kita fikirkan sahabat. Kita dah prepare untuk bekal kita sekarang. Kita sekarang tengah sempurnakan bekal kita. Kita sedang risau dengan amalan kita. Adakah bila kita sujud, beristighfar, kita benar-benar menyesal dengan dosa-dosa kita buat? Agar kita, dengar baik, agar kita tidak berdiri nanti di padang mahsyar dengan waktu yang sangat lama, dengan nada, dengan perasaan yang sangat menyesal. Nak menyesal kat mana sekarang? Nak menyesal kat sini, menyesal sungguh-sungguh dengan perbuatan aku. Menyesal sungguh-sungguh sebab aku fitnah orang. Menyesal sungguh-sungguh sebab aku buat dosa pada Allah. Menyesal sungguh-sungguh sebab aku kianat dengan masa yang Allah kirimkan pada aku. Menyesal sungguh-sungguh sebab aku telah kianat orang. Menyesal sungguh-sungguh sebab aku telah buat fitnah ke atas orang. Menyesal sungguh-sungguh sebab aku telah buat maksiat. Menyesal, sujud dengan air mata. Sujud dengan penyesalan yang sangat dalam. Beristighfar dengan hati yang takut, bergegar kerana Allah, takut azab Allah. Allahu Akbar. Agar bila kita balik nanti, sebelum kita balik tu, jenazah usung tu, anda dah benar-benar menyesal besok. Api neraka dah nampak. Allahu Akbar. Manusia tak nampak, tapi yang jenazah tu nampak. Masa tu baru nak menyesal. Lambatkan, tolong lambatkan, jangan hantar aku segera. Sedangkan jenazah harus disegerakan ke pusara. Ada peperiksaan besar tengah menunggu dia. Sama ada dia lulus atau tidak bergantung pada amalan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Sama ada dia mampu jawab atau tidak bergantung pada persiapan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Adakah kita benar-benar menyesal dengan setiap perbuatan jahat kita, atau kita tak mengaku kita buat jahat?
Kamu sebarkan kebencian, kemudian kamu kata itu kebaikan. Kamu bagi orang rasuah, kamu tukar itu sedekah. Macam manusia akan selamat di pada masa nanti adalah manusia yang hidupnya penuh penyesalan dengan setiap perbuatan yang dia telah buat. Tidak meletakkan Allah sebagai matlamat dia. Allahu Akbar. Kita orang meniaga, nak jual barang, nak laku keras supaya orang beli banyak. Kita bangga banyak orang beli. Di satu ruang yang lain ada ramai orang tak boleh jual barang dia. Kamu dapat jual barang, kamu nak siapa bantu? Siapa bantu? Allah. Allah yang rezekikan kamu. Jualan keras, pendapatan banyak. Tapi jangan sombong asyik nak tunjuk kat orang je. Sejauh mana apa yang kamu tunjuk memberi inspirasi pada orang lain? Atau besok nanti memberi kesan kepada kehidupan kamu ke sana. Berhati-hati. Setiap apa yang kita buat kena berhati-hati. Allah tahu apa nama mati ni Quran. Ini Allah bagi tahu dalam Quran. Allah kata boleh engkau nak tunjuk tak apa, Allah kata dalam Quran. Engkau nak tunjuk tak apa, tapi aku tahu siapa engkau. Aku tahu apa nama mati engkau. Berhati-hati sahabat-sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tama-tama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah tahu apa yang kita buat. Allah tahu apa yang telah kita lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam yang memberi salam. Terima kasih. Sahabat-sahabat, anda boleh share, anda boleh share pada kawan-kawan lah. Sebab live saya ni kita tak boleh share. Saya sendiri tak boleh share sebab kita telah disekat oleh Facebook. Doalah mudah-mudahan sekatan kita akan dilonggarkan atau dilepaskan insya-Allah. Selagi itu kan kita akan teruslah berkarya dalam bentuk macam ni lah. Kan yang dapat ni berapa pun alhamdulillah. Saya manja sama-sama kita puan. Kita mengingati bukan sebab kita lebih baik pada orang lain, tapi kita nak jadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Merenung perjalanan hidup kita menjadikan kita lebih takut. Merenung perjalanan hidup kita, merenung apa yang telah kita lakukan menjadikan kita cemas dan risau. Sebab tu kita sentiasa baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan Allah terima setiap ibadah kita. Allah terima setiap amalan baik kita. Kadang-kadang bagi kita tu baik, tapi tidak cukup baik pada Allah. Berhati-hati tuan-tuan. Kadang-kadang kita anggap tu dah baik dah. Dah cukup sempurna bagi kita. Tapi bagi Allah, satu benda pun tak nampak. Allah tak terima satu benda pun. Jangan main tuan-tuan, jangan main. Beramai orang munafik dalam hidup dia. Abdullah ibn Ubay duduk bersama Nabi, berdiri bersama Nabi. Berbicara, berbual bersama Nabi. Tapi dikategorikan sebagai manusia munafik. Menolak Islam. Allahu Akbar. Jangan main kita. Beramai kita ada kalimah la ilaha illallah, tapi dalam hidup ni tak bawa. Tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah. Tak bawa dalam hidup. Berkiblatkan manusia, berkiblatkan duit, berkiblatkan harta benda. Dengan datuk, dengan Tan Sri, dengan Tun. Bukan main disembah. Tapi dengan Allah, dalam dia tak perasan dia sanggah. Lawangan azan dengan panggilan orang besar, lebih cepat dia pergi panggilan orang besar berbanding panggilan Allah SWT. Allahu Akbar. Sedih. Sangat sedih. Ini kehidupan kita pada hari ini. Kalau polis duduk tepi jalan, berderau darah kita. Sebab polis nampak kita. Allah tadi baru laju tadi. Kan? Tapi Allah pandang kita setiap saat. Setiap ruang hidup kita Allah pandang. Tak rasa apa-apa pun. Siap kunci pintu bilik lagi. Siap buat maksiat dalam bilik. Siap buat maksiat dalam kereta lagi. Orang tak nampak. Tapi Allah kan nampak pada semua tempat. Nampak tak? Sebab dia tak bawa la ilaha illallah tu dalam hidup dia. Hanya di mulut tapi bukan di hati. Hanya di mulut tapi bukan di telinga, di mata, di hidung, dalam semua anggota badan dia. Tak. Allahu Akbar. Kita pun tak benar-benar didik anak kita untuk menghidupkan kalimah la ilaha illallah. Kita pun tak bekalkan anak kita dengan kalimah la ilaha illallah untuk berhadapan dengan ujian yang sangat dahsyat. Kamu rasa Nabi tinggalkan kita dan ingatkan kita tau. Nabi bukan tinggalkan kita macam tu je. Nabi tinggalkan kita dengan formula. Nabi tinggalkan kita dengan nasihat. Nabi tinggalkan kita dengan wasiat. Yang dibagi Quran tu untuk apa? Untuk kau letak dalam almari. Simpan pakai frame. Jual. Nampak cantik. Quran paling cantik, paling besar. Tapi usaha untuk hidupkan Quran tak ada. Jual pandai tapi tak ada usaha nak hidupkan agama. Minta maaf lah. Tak habis-habis datang kat madrasah bagi Quran, bagi Quran, bagi Quran.
Minta sumbangan pada orang ramai bagi Quran. Kan? Quran, mana saya tak perlukan Quran. Quran memang dah ada dah. Faham tak? Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Anak-anak kita ni hidup di zaman penuh maksiat. Maksiat di ujung jari. Apa yang telah kita bekal kepada anak kita? Kemudian anda share, anak saya main handphone tak berhenti. Siapa bagi dia handphone? Siapa belikan dia handphone? Tak beli, tak boleh Pak Riz, dia hentak kaki. Engkau pakai otak lah, dia hentak kaki kau dah takut. Besok balik hentak kepala kau macam mana? Hari ni anak hentak kaki kau kalah. Besok kerana dia hentak kaki, engkau balik besok, engkau mati. Malaikat hentak engkau mati. Hidup balik, hentak balik mati. Hentak balik, hidup balik mati. Mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Tak mati, tak hidup. Itulah kehidupan orang berada di alam barzah sekarang. Tak berhenti sakit dia. Sebab dulu takut anak hentak kaki. Sekarang kena hentak. Daripada kaki sampai ke kepala. Kena hentak. Roh kena bantai. Apa anak buat dalam handphone tak cek. Kemudian kita cakap tak percaya. Ni musuh besar anak remaja hari ni. Tengok video lucah. Main judi online. Mudah kita salahkan orang. Tapi sejauh mana kita mampu salahkan diri kita? Atas kelemahan diri kita. Atas keangkuhan, kesombongan kita. Allahu Akbar. Ada soalan? Next. Daripada Puan Salihah Hamid. Salam Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hati kita kadang-kadang rasa kosong? Ada kalanya kita akan rasa sayu-sayu, seolah-olah tiada manusia lain di sisi kita. Pernah tak Pak Riz lalui situasi macam tu? Hidup ni sahabat, kita banyak bekalkan perut kita. Kita banyak isi perut kita. Kita pakai makan suplemen, ambil zat. Nak cantik tubuh, nak cantik kulit, kita letak krim. Tapi berapa ramai daripada kita yang fokus pada hati? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Berapa ramai orang yang fokus pada hati? Kita tak bagi makanan hati kita. Allahumma aini ala zikrik. Allahumma aini ala zikrullah. Berapa ramai orang berzikir? Zikir ni paling besar tuan-tuan. Dengar baik-baik pesan saya ni. Yang saya belajar, saya kongsi. Saya tak tahu, saya tak kongsilah. Ada dua orang ni tuan-tuan. Ada dua kelompok manusia. Satu ialah orang yang sentiasa berdoa. Satu lagi kelompok manusia yang sentiasa baca Al-Quran. Tuan-tuan tahu tak siapa yang Allah angkat doa dia? Yang paling banyak doanya Allah angkat, orang baca Quran. Orang alim sentiasa berdoa, orang alim baca Quran. Orang macam kita berdoa, orang macam kita baca Quran. Allah pandang dan muliakan orang baca Quran. Boleh faham? Ya Allah, tolong aku. Quran kau tak baca. Ya Allah, samakan anak-anak aku. Quran kau tak pegang. Ya Allah, samakan suami aku. Suami aku gatal. Suami aku kaki perempuan. Suami aku kaki janda. Suami aku kaki transgender. Suami aku kaki langsung tak guna, ya Allah. Macam-macam kini minta tolong aku, ya Allah. Tapi Quran kau tak pegang. Orang yang pegang Quran Allah muliakan. Itu zikir paling mahal. Zikir paling tinggi, martabatnya, makamnya paling tinggi. Quran, pegang. Sebab Nabi tinggalkan untuk kita pakai. Supaya kita tak pokai di akhirat besok. Nabi tinggalkan benda ni untuk kita pakai. Siapa tak pakai, dia pokai. Allahu Akbar. Anak engkau risau tak baca sejarah, tak baca geografi, hantar tuition apa-apa. Sampai form 4, form 5, khatam pun tak. Ni orang ni besok akan teruskan rasuah yang dilakukan oleh pemimpin negara sekarang. Tak rasa malu, tak rasa bersalah. Dia lagi hentam orang lagi ada. Dah makan rasuah, dah pecah amanah. Jual sana, jual sini. Aset, semua aset. Dia salahkan dia. Dua-dua tak guna. Kita nak lahirkan anak yang akan teruskan tradisi macam tu ke? Nabi dah bagi tahu ujian menanti besar, bekal kita mana. Satu, hati kita mudah sunyi. Saya rasa juga cepat-cepat kita zikir. Cepat-cepat kita baca Quran. Cepat-cepat kita buat solat sunat 2 rakaat. Cepat-cepat kita perbanyakkan zikir kita.
Orang yang rajin puasa. Insya-Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau siapa-siapa yang badan dia besar, dia nak diet, macam-macam produk dia pakai tak guna, tak pakai, tak jalan. Owner produk memanglah macam-macam, dia macam aku juga ada kopi. Boleh dakwa macam-macam. Kopi saya boleh cerahkan kulit. Kopi ni kalau minum terus boleh kuruskan badan, boleh jadi ramping. Semacam kita dakwa. Tetapi siapa pegang Quran dengan sunnah, ini semua Nabi dah bagi tahu, takkan sesat sampai bila-bila. Tuan-tuan, kalau kamu jaga zikir, hati kamu takkan sunyi, takkan. Bila kita rasa macam sesuatu tak kena je, kembali pada Allah. Sebab hati kita milik dia. Cepat zikir. Kadang kita rasa macam sayu je. Kita tak ada sesiapa dalam hidup kita. Cepat-cepat kembali pada Allah. Sebab tak ada manusia dekat dengan kita, tak ada masalah. Tapi takut Allah tak ada dalam hidup kita. Kembali pada Allah, zikir banyak. InsyaAllah hati kita kembali tenang. Sebab tenang ni tak boleh beli kat mana-mana. Walaupun kamu kaya raya, tenang ini milik Allah yang bagi kepada orang yang Allah pilih. Nampak tak? Jadi cari pada dia. Banyakkan zikir. Kembali pada dia. Pegang Quran, baca Quran. Quran adalah naskah yang hari ini orang jual beli. Tetapi tidak jaga untuk mengangkat diri. Hari ini orang seronok. Jual sana sini Quran. Kami yang ada kat madrasah ni, demi Allah, wallahi, saya secara peribadi, saya nak kongsi pada tuan-tuan perempuan, bukan Quran itu cantik atau tidak yang perlu diberi perhatian. Bukan kulitnya daripada emas, bukan besar atau kecil. Tetapi yang paling penting, pengisian yang kita nak buat untuk jadikan Quran sebagai kehidupan pegangan kita. Untuk jadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Itu yang Nabi bawa. Itu Nabi sebarkan, Nabi sampaikan kepada kita sahabat-sahabat. Tapi sayang, kita umat Islam tertipu, terpedaya dengan kehidupan. Quran tak jadi pegangan. Quran sudah jadi, tidak jadi pegangan. Quran sudah tak jadi pedoman. Itu paling sedih tuan-tuan. Sangat sedih lah. Satu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya minta jasa baik tuan-tuan semua, kan, tolong hidupkan Quran dalam kehidupan anak-anak. Sementara saya cerita pasal anak-anak ni, saya minta jasa baik semua orang, kan. Jangan tangguh-tangguh, join program saya. Jangan risau. Program saya bukan mahal. Itu untuk perabatan, untuk bangunkan madrasah. Kan, kita buat macam apa sajalah yang sesuai dengan kemampuan kita, keupayaan kita. Kita ada program dipanggil Kelas Sakinah. Kelas Sakinah ni ialah kelas di mana kita bangunkan untuk ajak orang perbaiki kehidupan keluarga mereka. Mana yang tak betul, kita betulkan. Pegang Al-Quran dan Sunnah. Itu Kelas Sakinah. Kalau kat komen tu ada maklumat, anda boleh link. Anda boleh ambil link, anda boleh daftar dan sebagainya, insyaAllah. Cukup. Kita tak nak banyak lah. 50 keluarga pun dah cukup. 50 individu. 50 mak atau 50 ayah, campur mak, ayah. Dan cukup jalan. Dan insyaAllah kita buat program tu. Bulan 6. InsyaAllah. 50 jalan. Terus buat. InsyaAllah kita kongsi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So kalau hati kita sayu, hati kita sepi, kembali pada dia cepat-cepat. InsyaAllah. Sebab kalau kita tak isi dengan Al-Quran, tak isi dengan zikir, kalau kita isi dengan puasa dan sebagainya, maka saya bimbang nanti iblis akan datang. Dia bisik kat telinga kita. Dia buat kita melayan perasaan tu. Lama-lama kita hanyut. Saya takut bila kesunyian, bila kita rasa sepi, kita tengok drama, terisi. Sunyi tu terisi. Jadi akhirnya kita pegang. Tengok drama settle. Buka muzik settle. Tak boleh. Kalau nak diet, puasa banyak. Zikir. Bagi saya zikir. Next. Jangan lupa ni. Ni satu lagi. Pak Ais Coffee. Ini salah satu cara. Tuan-tuan, bantulah kita sebarkan. Sekarang kita nak letupkan pasaran dalam pasaran Pak Ais Coffee. Satu, kita wujudkan siapa beli dapat jadi ejen secara automatik. Sebab apa? Kita nak push pasaran supaya orang beli produk Islam. Daripada beli entah apa-apa Apik, Aming, Kumar punya produk, langsung tak membawa kepada pembangunan Islam. Maka hari ini kita kena tukar attitude kita, tukar pemikiran kita. Ini datang pada kilang Islam. Saintis kita, saintis Islam. Makmal kita, makmal orang Islam. Kilang kita, kilang orang Islam. Produk kita beli, tidak tipu. Produk kita beli dan ikut apa yang telah kita persetujui. Subhanallah. Maka lahirnya Pak Ais Coffee. Bukan sekadar kita nak namanya kopi, tapi dia mesti sedap dan memberi khasiat. Itu perjuangan kita. Kita tak ambil produk orang, kita labelkan Pak Ais Coffee. Tak, kita ambil bahan-bahan yang kita kaji melalui sains, pembacaan kita, pengetahuan kita. Maka kita minta saintis buat kajian. Kalau gabung ni, apa jadi? Oh, tak boleh, dia jadi pahit. Orang kita kalau minum kopi pahit, dia tak nak.
Saya nak rasa sedap tetapi ada khasiat. Inilah Pak Kopi lahir ni. Bukan gurau-gurau. Jalan ni memang sukar. Tapi kita letupkan sekarang. Sekarang kita buat, insya-Allah kita mencari 1000 ejen sekarang. And dengan di mana setiap pembelian anda, automatik anda jadi ejen. Anda rasa tanggungjawab nak bantu. Beli sambil bantu madrasah. Ini. Jadi tolong tuan-tuan. Kalau anda bagi saya RM50, mungkin itu sekali terakhir anda bagi. Tapi bila anda beli kopi, sebenarnya anda ada rasa tanggungjawab untuk bantu madrasah dengan share kat orang lain pula. Kalau sedap, share kat orang lain. Tak sedap, jangan bagi tahu orang. Jangan jual. Sedap ni bagi tahu kat orang. Alhamdulillah lah, selepas aku ambil Pak Kopi ni kan, aku rasa ringan di badan aku. Aku nak beribadah pun tenang. Sebab kita niat. Mudah-mudahan produk ini menjadi asbab orang dekat dengan Allah. Mudah-mudahan bila orang minum air kopi ini menjadi asbab orang ingat Allah. Orang ingat Rasulullah. Kita mohon. Bukan kopi tu kita masuk bahan-bahan boleh buat orang ingat Allah. Tidak. Kita niat macam tu. Sebab duit tu kembali pada madrasah. So dapatkan ni. Jangan lupa tuan-tuan. Bagi tahu kawan-kawan. Bantulah madrasah. Setelah kita kayakan banyak orang yang bukan Islam. This is the right time untuk kita kukuhkan ekonomi umat Islam. Tengok apabila mereka menguasai pasar ayam. Bodoh-bodoh kita kena. Nampak tak? Dia bodohkan kita. Habis kita belajar sains untuk apa? Untuk jadi bodoh ke? Kita belajar sains untuk apa jadi bodoh? Tiba-tiba ayam tak nak makan. Punya bodoh, menteri faham tak apa. Menteri faham, percaya tak apa. Kita jangan percaya tuan-tuan. Kan? Dah lah kita kena bodoh masa COVID dulu. Sekarang nak kena bodoh lagi. Kan? Berapa kali kita nak kena bodoh? Ayam tak ada sebab ayam tak makan. Musim panas. Kepala otak dia orang bodohkan kita. Berapa banyak industri ayam sekarang gunakan aircon. Nampak tak? Dia bodohkan kita sebab kita adalah bangsa yang mudah diperdaya. Kita kena ubah sekarang. Kita kena jadi bangsa yang menerajui ekonomi negara. Kalau tak mampu semua, kita bermula dengan bahan makanan. Takkan kopi pun kita nak bergantung pada... kadang-kadang yang saya minta maaf. Nama Melayu. Pemilik Melayu tapi kilang bukan Islam. Sebab murah. Nak ambil murah. Bahan pun tipu. Saya tak nak serang siapa-siapa. Saya nak cakap, kita nak yang terbaik. Supaya dia bertahan lama. Satu kita kawal. Tak suka-suka jual. InsyaAllah. Dapatkan secara tak langsung. Kita beli kopi. Kita dapat bangunkan madrasah. Kita sedang berusaha untuk beli tanah. Kita dalam proses untuk pujuk pemilik-pemilik tanah sekitar tanah yang kita ada sekarang ni. Kita nak jadikan 10 hingga 12 ekar. Tengah pujuk nak beli tanah tu. Doakan kita. InsyaAllah. So kita peruntukkan duit dan sebagainya. Madrasah ada sikit duit. Kita gabung dengan sumbangan-sumbangan orang ramai. InsyaAllah kita berjaya. InsyaAllah. Terus bangun madrasah. So kita mula buka satu lot RM100. Anda boleh juga dapat kat ruang komen tu. Satu lot RM100 untuk beli tanah. InsyaAllah ada akaun khas untuk tanah. Tak campur lain. Tak campur duit tu dengan yang lain. Sedekah-sedekah. Tapi tanah ada akaun khas. Jadi satu jangan keliru. Kalau nak sumbang tanah, akaun lain. Nak sedekah Jumaat, sedekah Isnin, sedekah apa saja, akaun lain. Sebab kita tak nak duit tu campur aduk. Nanti payah kita nak jawab di depan Allah SWT. Soalan seterusnya. Daripada Puan Reza, Encik Reza Razak, hari ini kebanyakan orang bangga dengan kejayaan mereka. Sampai ada yang terlupa untuk pandang ke bawah. Kita boleh lihat susah nak tegur orang yang besar kedudukannya, besar pangkatnya. Kenapa masalah macam ni boleh berlaku? Sebab tak ada Quran dengan sunnah. Tak ada Quran dengan sunnah. Sebab itu saja jalan dia. Nampak? Kamu nak bangunkan anak dengan apa? Psikologi. Dengan motivasi. Semua tu boleh, tapi asasnya, mangkuknya, alasnya, mejanya, lantainya, Quran dan sunnah. Anak-anak kita lebih kenal matematik, sains, sejarah daripada dia kenal Quran dan sunnah. Allahu Akbar. Kembali pada Allah, kita menangnya, insya-Allah. Kembali pada Allah, kita akan menang. Sebab tu sahabat saya nak bagi formula. InsyaAllah. Bila lihat orang kaya sombong, jangan hina orang kaya tuan-tuan. Macam kisah Ifah Razia. Semua orang hentam dia. Doakan dia. Bukan hentam dia. Kamu hentam, itu bukan sunnah. Doakan dia, itu sunnah. Doakan hidayah untuk orang macam tu. Dia dah macam tu. Dia perlukan bimbingan. Dia perlukan nasihat. Dia perlu doakan orang. Dia perlu doa daripada kita. Kita hentam. Kalau kamu kena maki, kamu rasa kamu dekat dengan Allah ke? Atau kamu termenung panjang, duduk menangis di bucu katil, entak-entak kepala kat dinding? Kamu rasa senang ke nak cari orang yang ada motivasi yang sangat tinggi? Dihentam lagi dikuat, dimaki lagi dibangun, diumpat
dikata macam-macam, dia terus berdiri dengan penuh keberanian. Susah, bukan senang nak cari orang macam tu hari ni. Banyak orang menangis, down. Dia cakap je dia kuat, tapi sebenarnya dia tak kuat. Sebab tu kes macam Ifah Razia ni, dia tak akan tuduh dah 3 kali pergi Mekah contohnya. Mungkin cakap dia sombong, kita doakan hidayah untuk dia. Tak rugi tuan-tuan. Engkau pun tak tahu anak kau besok macam mana. Kau yakin ke anak-anak kau orang semua confirm 100% jadi orang alim? Hantar sekolah agama ke, hantar madrasah ke, hantar pondok, belum tentu tau. Engkau ingat apa? Iblis duduk goreng kaki. Macam kita lepak-lepak tu. Tengok bola, lepak, enjoy. Iblis ni kerja, dia tak pernah berhenti. Dia bertentera, tak pernah berhenti. Faham ke faham? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi kita tak boleh berhenti, terus dakwah. Kan? Bila kita tengok orang kaya ke orang miskin ke sombong, angkuh, belagak. Selalunya kalau dia ada kekayaan, dia sifat lagak tu mungkin ada, tapi tak semua orang kaya belagak. Ada orang kaya baik. Bukan semua miskin baik, ada orang miskin juga sombong. Dah si, tu orang panggil apa? Bodoh sombong. Kalau kita tengok orang tu kaya, dia sombong, senyum pun tak nak, angkat tangan pun tak nak. Ya Allah, berilah hidayah pada dia. Apa salah? Kalau kau maki dia, kau puas hati je. Kau makikan dia, kau rasa dia miskin terus. Ya Allah, berilah dia hidayah, berilah dia petunjuk. Mudah-mudahan, Ya Allah, dia menjadi sebahagian daripada manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Kau mana tahu, kau kutuk-kutuk dia, satu hari nanti anak cucu kau minta kerja kat dia tau. Satu hari nanti anak cucu kau mungkin kerja dengan dia. Jadi kau jangan sombong, kau jangan belagak, jangan hina orang. Macam saya nak tegur lah, follower saya yang tak banyak ni, kan, ada 60 orang tengah tengok saya. Ustaz Kazim tengah sakit. Apa masalah kau? Apa masalah kita nak hina orang? Ustaz Azim tengah sakit. Kalau kau tak percaya, kau senyap je lah. Itu semua pembohongan, tu drama, itu semua marketing. Semua benda jadi marketing. Ustaz Kazim sini dah bagi tahu dia memang betul-betul sakit. Sebelum ada cerita pasal marketing, dia dah sakit dah. Masa dia masuk forum perdana pun dia dah bercerita dah tentang sakit dia. Dia disihir berulang kali. Apa salah kita doa ke hidayah? Sama ada kita suka ke tak, sama ada kita berkenan ke tak. Ada orang tak berkenan dengan cara dia ceramah. Asal Allah kena dengar cakap kau ke untuk memandang sesuatu makhluk dia? Allah kena ambil tahu apa yang kau cakap, apa yang kau kata, apa yang kau fikir, untuk menyaingi atau sebaliknya. Allah tak peduli siapa kau. Allah tak peduli apa yang kau nak buat, kan? Allah dah sediakan 2 tempat. Engkau pilihlah sendiri, nak syurga ke neraka. Kalau kau benci orang, kau tahu kan, bukan syurga tempat kau, tempat kita. Neraka itu tempat orang penuh kebencian. Neraka itu tempat orang penuh penghinaan. Neraka adalah tempat orang yang sentiasa hina orang. Neraka adalah tempat orang sentiasa sakitkan hati orang. Neraka adalah tempat orang suka sailang orang. Tapi bila kamu pilih jalan ke syurga, kamu hidup dengan penuh kebaikan. Kamu sebarkan kebaikan. Kamu sebarkan kasih sayang, rahmatan lil alamin. Itu Nabi bawa. Apa susah sangat ke? Dan susah sangat ke ustaz kita kat Malaysia nak bersama dengan perjuangan ulama-ulama? Dan Ustaz Abdul Samad contohnya, salah ke dia bercakap benda benar? Atau kita nak ditipu supaya orang terima dia? Syarat nak masuk Singapura, kena cakap bohong. Beramai orang masuk Singapura yang tak terkenal tapi lebih teruk, lebih dahsyat, lebih hina, maksiatnya, tak solat dan sebagainya, yang masuk Singapura, yang masuk Malaysia. Allahu Akbar. Nampak tak? Sekarang dunia sedang mengajar kita. Kalau kau nak ikut aku, kau kena bohong. Kalau kau nak ikut cara aku, kau kena jauh pada Allah. Ini dunia sedang ajar. Itu mesej yang Ustaz Somad sedang diperlakukan. Saya secara peribadi berdiri di belakang para ulama. Saya secara peribadi bersama dengan barisan ulama. Walaupun saya, sokongan saya ada tak akan memberi apa-apa kesan, tapi saya secara peribadi sebelum datang Dajjal, kita diuji dengan benda-benda macam ni. Maka kita kena berdiri di belakang siapa? Kita kena berdiri di belakang siapa? Kita kena ada stand. Allahu Akbar. Next. Daripada Puan Ayu Aziz, kita nak berubah, namun setiap kali nak berubah pasti ada banyak dugaan. Saya pernah liar dulu, namun kini saya nak tinggalkan semua tu. Kisah pemergian ibunda saya benar-benar menjentik hati saya. Tapi perubahan saya masih dianggap main-main oleh ipar dua ayah saya. Salahkah seorang pendosa mengharapkan pada sebuah syurga? Syurga tu bukan ipar dua kau yang buat. Syurga tu bukan datuk nenek kau yang buat, datuk nenek aku buat. Syurga tu Allah punya. Perlu dia apa orang cakap? Apa masalah orang busukkan kita? Saya setiap hari orang hina saya. Madrasah saya bangunkan ni, lebih banyak orang hina daripada orang puji. Apa masalahnya? Dia nak hina-hina lah, suka hati dia. Ada dalam ni yang tengah tengok saya ni, yang tak suka saya, kan? Yang menjadi sebagian daripada orang menghina saya. Suka hati dia lah, nak buat apa? Dia dengar Allah besok dia jawab lah.
Satu saya pesan, siapa yang suka menghina orang, kutuk orang, fitnah orang, dan domba tambah-tambah cerita, pergi belajar ilmu batin. Tebal-tebal sikit sebab nak kena bakar besok ni. Sebab kena himpitan kubur besok, kena bantai dengan malaikat muka nangkir. Pakai ilmu yang kau ada tu, kulaukan. Nampak tak? Tunjukkan kekuatan kau ada. Peduli apa orang cakap tentang kita. Kita bangkit kerana Allah. Kita sujud kerana dia. Kita berjalan kerana dia. Kita makan kerana dia. Kita berubah kerana dia. Bukan kerana ipaduai. Bukan kerana sahabat teman kawan. Kita berubah kerana Allah. Siapa berubah kerana suami, maka suami meninggal, dia akan kembali balik. Itu kita takut. Faham? Kita berubah kerana Allah. Tak kisahlah ipaduai percaya tak percaya. Kita nak Allah percaya yang kita berubah. Bukan manusia percaya. Kalau manusia percaya kita, asal kita jadi ahli syurga ke? Kita nak Allah percaya pada kita. Kita nak Allah terima ibadah kita. Kita nak Allah sayang kita. Allahu Akbar. Paris saya tak dapat sayang suami saya. Kemudian saya dimadukan. Saya sedih Pak Riz. Ketika suami saya tak ada apa-apa, saya bantu dia segala-galanya. Malah duit gaji saya bagi sepenuhnya untuk bisnes dia. Hari ni bisnes dia dah jadi, berjaya. Dia kahwin senyap Pak Riz. Sekarang ni semua harta dibagi nama atas isteri kedua dia. Saya ni rasa dikhianati. Biar suami engkau khianat engkau, biar manusia khianat engkau. Demi Allah, wallahi Allah tak pernah khianat engkau. Engkau disediakan syurga, tempat penuh kasih sayang. Apa engkau risau dengan bencinya orang kata kita? Apa kita risau? Kata-kata dia. Apa kita peduli? Orang hina kita, peduli apa kita? Tak akan mengganggu kita. InsyaAllah kemenangan milik kita, insyaAllah. Next. La ilallah, la ilaha. Encik Ahmad Idham, macam mana kita nak naikkan semangat anak kita yang sudah jadi OKU kerana kemalangan? Dia sekarang ni bisu Pak Riz, selalu nangis je. Saya sebagai bapa selalu bagi semangat kat dia. Tu je harta saya Pak Riz. Saya pernah ada seorang remaja, keluarga dihantar kesan daripada kemalangan, dia buta mata. Dia buta mata. Dia orang yang nampak, lahir nampak. Dia accident masa sekolah menengah ke? Form darjah 6 ke darjah 1 macam tu kan? Darjah 1 dan 2 macam tu. Naik basikal, kan, kereta hentam dari belakang, accident tu, kan, langgar lari. Kesan daripada dia buta. Sedangkan dia nampak sebelum dia kan. Bukan senang. Jawapan saya, dia bukan senang. Satu mak bapak kena take serius benda macam ni. Kena beri tumpuan sepenuhnya. Sentiasa bersama dengan dia. Sentiasa bersama dengan perjalanan hidup dia. Jangan give up, jangan putus asa, jangan baran. Anak macam ni dia bukan senang nak terima keadaan ni. Ya betul. Kalau kita bukan senang nak terima, maka bila dia mengamuk, dia bentak, dia rasa dia nangis, dia baling barang, kita kena hadapi dengan sabar. Sebab tu kita jaga tahajud. Setiap malam kena jaga tahajud. Dia duduk tu kita baca hadis. Kita buat taklim dalam rumah. Baca hadis. Walaupun dia bisu tuan-tuan, Allah akan lebihkan anggota lain. Percayalah cakap saya. Bila anak tu, saya pernah tawarkan dia kerja kat saya tu. Budak yang buta mata tu, kan? Pernah tawarkan dia kerja dengan saya. Bila dia duduk kat tempat saya ni, dia jadi terhibur. Sebab semua anak madrasah saya ingatkan layan orang ni dengan baik. Dia jadi terhibur, seronok dia. Sampai main bola dengan kita. Walaupun dia buta mata. Betul tak? Kita layan dia dengan baik, insya-Allah. Mengamuk dia. Saya pernah ada satu mental problem. Pernah buta, betul tak? Mental problem. Mengamuk entak dinding. Kan? Kita layan dengan baik. Bukan senang. Bukan sebelah tu. Cakap saya nampak senang. Tapi bila berada kat level tu, kita betul-betul kena sabar. Sabar paling tinggi. Ingat tak seorang pelakon nama Zarina Zainuddin? Yang anak dua, apa ni kan? Anak dia dua orang ada masalah kan? Tengok dia video kan, dia tunjuk kat orang kan? Saya tengok dia terlalu sabar. Walaupun dia seorang pelakon je. Dia seorang pelakon je. Dia bukan seorang, bukan orang namakan dia sebagai ustazah. Ustazah tu boleh cakap macam-macam. Ustazah tu boleh ceramah macam-macam. Tapi orang yang terbaik adalah orang yang Allah uji. Dan dia mampu hadapi ujian. Itu yang terbaik. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan jangan lupa tahu, dapatkan Pak Riz Coffee supaya anda menjadi sebahagian daripada perjuangan menghidupkan Al-Quran dalam dada setiap insan. Anda mungkin tak ada kekuatan nak bangunkan sebuah madrasah, tapi anda bersama dengan perjuangan Pak Riz, kita bangunkan perkampungan madrasah. Bermula dengan beli Pak Riz Coffee. Atau anda boleh pilih satu lagi jalan, ialah anda derma beli sumbangan RM100 satu lot untuk kita bangunkan perkampungan madrasah. Kalau tak ada duit, doakan saya agar perjuangan ini
dapat diteruskan, insya-Allah. Kan? Ya Pak Riz, anak akak dah 9 tahun nangis seorang-seorang selepas dihantar oleh bekas mentua dan suami ceraikan dia. Memang jumpa doktor mental, memang kita kena sabar dan bagi semangat selalu. Anak dia pun dah 8 tahun. Kan? Puan Ida Syari. Inilah dia. Kan? Inilah dia. Isu-isu yang perlu ditangani dengan bijaksana oleh pasangan yang bercerai. Kan? Puan Ida, anak akak dah 9 tahun nangis seorang-seorang selepas dihantar oleh bekas mentua kan, dan suami ceraikan dia. Ingat Puan Ida, kan? Anak Puan Ida ni kan, Allah sedang uji. Dan bila ujian tu datang pada anak Puan Ida, secara tak langsung dia datang juga pada Puan. Puan adalah watak yang paling penting. Sehebat-hebat Hasan Ali sebagai pakar motivasi, sehebat-hebat Dr. Faizlah Kamsah sebagai pakar motivasi, sehebat-hebat mana-mana ustaz, mereka tak akan mampu menandingi Puan Ida yang sedang diuji. Dan Puan Ida kena bagi semangat, bagi kata-kata positif, bagi kata-kata yang penuh rangsangan untuk anak Puan bangkit balik. Kerana bukan dia seorang saja diceraikan, bukan dia seorang saja dihina, bukan dia seorang je ditolak, bukan dia seorang saja yang dikutuk. Ada banyak orang yang melalui perkara yang sama. Kan? Bangkitkan anak kita dengan cara sentiasa bagi kata-kata positif. Sabar dan sabar dan sabar. InsyaAllah dia menang. Kan? InsyaAllah dia menang. Ada banyak manusia yang Allah uji luar biasa. Mereka terhenti pada mereka seketika. Bukan senang nak hadapi ujian. Kemudian mereka bangkit balik. Contohnya, orang kutuk-kutuk Dr. Vida. Dr. Vida tu bukan sikit dia ambil ujian. Banglo dia terbakar, 2 anak dia meninggal serentak. Bukan senang anda tengok kekayaan dia pada hari ni. Tapi anda tak tengok air mata dia yang dulu. Anda tak tengok bagaimana dia termenung hampir 2 tahun. Dia rasa kecewa. Dia rasa down. Kan? Okey. Kan? Bagaimana dia bangkit tu ini mahal. Nampak tak? Kita doa hidayah. Kita doa hidayah untuk semua orang. InsyaAllah. Kan? Allahu Akbar. Yang paling penting Puan, sentiasa bersama dengan dia. Kata masyarakat, pandangan masyarakat tak penting. Ada yang baik sangka, ada yang buruk sangka, biarkan. Yang buruk sangka kita doakan hidayah untuk mereka. Yang baik sangka, Alhamdulillah. Bukan anak Puan seorang je diceraikan. Ada orang cerai terus talak 3. Punya sombonglah egonya. Kadang-kadang, ya, kan, kita pun tak tahu kan, kadang-kadang lelaki tu terlalu marah, dicerai dengan talak 3. Kan? Contohlah, kan. Dalam hidup ni, kan, yang penting kita bersama dengan orang yang jatuh. Dan kita menjadi penyebab, asbab untuk dia bangkit balik. InsyaAllah, kita akan menang. Okey tuan-puan, jangan lupa dapatkan Pak Riz Coffee. Infak, jadi ejen untuk Pak Riz Coffee. Setiap pembelian anda automatik jadi ejen. InsyaAllah. Kan? Mudah-mudahan Allah berkati perjuangan kita. Allah beri kita kekuatan untuk tempuh setiap ujian. Dan hidup ini, kalau anda berada di ke atas, ingat, sesekali tengok kat bawah, anda juga bermula di bawah. Dan jangan lupa, anda boleh jatuh kembali ke bawah. Kan? Sebab jenazah kita berada di bawah, bukan di atas. Tapi roh kita akan diangkat ke atas. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Jadi baik, saya Pak Riz daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Alawiyah undur diri. Dan saya doakan yang terbaik untuk anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik, bye.